أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi sama-sama kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini dapat meningkatkan ilmu dan pengetahuan kita berkaitan dengan firman-firman Allah, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan baki masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Naml, yaitu merujuk ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Surah An-Naml, surah yang ke-27 di dalam Al-Quran, merujuk ayat 22 dan ayat 23. Di dalam ayat yang pertama Allah berfirman, famakatha ghaira ba'idin, maka tidak lama selepas itu datanglah burung hudhud. Yang ingin diceritakan di dalam ayat ini ialah berkaitan kesinambungan ayat sebelumnya yang kita dah baca dan pelajari, iaitu merujuk kepada kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang mencari keberadaan burung hudhud, yang mana burung hudhud ni tidak berada pada posisi dan kedudukannya, tidak berada pada tempatnya. Jadi Nabi Allah Sulaiman cuba mengambil tahu, menjejaki di manakah kedudukan burung hudhud yang tidak berada pada tempatnya. Dan antara lain Nabi Allah Sulaiman memberikan ancaman kepada burung hudhud yang hilang ini dengan ancaman untuk mengazabnya dengan azab yang keras, ataupun untuk menyembelih burung hudhud tersebut.
Dan ada satu lagi pengecualian yang diberikan oleh Nabi Sulaiman, sekiranya burung hudhud kembali atau datang semula kepada tempatnya dengan membawa alasan-alasan yang kukuh dan munasabah, maka dia akan dilepaskan dan dibebaskan. Jadi ini adalah sambungan kepada kisah tersebut, famakasa ghaira ba'idin, tidak lama kemudian. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebut zamanan yasira, waktu yang tidak lama, tak berselang lama, datang balik burung hudhud. Faqala, seraya burung hudhud ini berkata kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, ahattu bima lam tuhit bihi, sesungguhnya aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya. Burung hudhud bila jumpa balik dengan Nabi Sulaiman, dia bagi tahu dekat Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum ketahuinya. Jadi ini adalah merupakan jawapan daripada burung hudhud atas kehilangannya sebelum ini. Dan ini juga adalah merupakan defense himself, percubaan untuk mempertahankan dirinya daripada dikenakan ancaman dan hukuman yang bakal dikenakan oleh Nabi Sulaiman, sama ada nak mengazab dia sebelum ni ataupun menyembelihnya. Jadi dia benar-benar datang membawa alasan yang kukuh dan munasabah. Wajituka min saba'in binaba'in yaqin, sesungguhnya aku bawakan kepadamu wahai Sulaiman min saba'in, daripada negeri Sabak, binaba'in, satu berita yang penting, yaqin, yang diyakini. Jadi sekarang di depan dan di sisi Nabi Allah Sulaiman, burung hudhud dah ada alasan. Dia mendatangkan satu berita daripada satu negeri yang disebut dengan Sabak, yang mana berita ini adalah berita yang diyakini, amat-amat meyakinkan. Yakin di sini bermaksud bi khabarin sidqin wa haqqin, adalah satu khabar yang benar-benar, satu khabar yang hak, wa yaqinin, yang diyakini sungguh-sungguh. Baik, bila membicarakan penjelasan persoalan mengenai ayat ini, yang dimaksudkan oleh burung hudhud pada kalimah ahattu bima lam tuhit bihi, sesungguhnya aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahui, bermakna di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan, sesungguhnya aku telah melihat dan menyaksikan sesuatu yang engkau sendiri belum pernah melihatnya wahai Sulaiman, begitu juga dengan tentera-tenteramu. Jadi apakah sebenar yang dilihat dan apakah sebenarnya yang disaksikan oleh burung hudhud, yang mana dia membawa berita tersebut daripada negeri Sabak? Apa yang ditemui dan dijumpai oleh burung hudhud di negeri Sabak ini? Baik, bila membicarakan tentang negeri Sabak, Imam Ibnu Katsir mengungkapkan Sabak ini adalah negeri orang-orang Himyar, yang mana dahulu orang-orang Himyar inilah yang menjadi raja-raja di negeri Yaman pada zaman dahulu, pada zaman kuno. Ini adalah satu negeri orang-orang Himyar, yang mana mereka sebelum ni, sebagaimana keterangan, adalah raja-raja kuno di negeri Yaman. Baik, bila membicarakan mengenai Sabak, tuan-tuan harus mengetahui beberapa hal. Ya, Sabak yang kita faham dan Sabak yang kita kenali ini ialah sebuah kerajaan kuno, sebuah kerajaan lama, yang mana sebenarnya kerajaan Sabak ni
dah ada sebenarnya sebelum zaman pemerintahan Nabi Allah Sulaiman lagi. Sebelum Nabi Sulaiman dah ada kerajaan Sabak ni. Jadi kerajaan Sabak ni terbahagi kepada dua fasa, dua waktu, dua tempoh zaman pemerintahan. Pertama dulu, yang awal dikenali kerajaan Sabak lama, ataupun kita sebut kerajaan Sabak kuno. Manakala fasa yang kedua adalah merujuk kepada kerajaan Sabak yang baru. Jadi inilah dua tempoh, dua fasa pemerintahan. Satu kerajaan Sabak lama, Sabak kuno. Yang kedua kerajaan Sabak yang baru. Baik, bila kita membicarakan tentang kerajaan Sabak yang lama, kerajaan Sabak yang lama ni jajahan taklukan dia, wilayah-wilayah yang berada di bawah pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Sabak lama ni memang luas. Sebab digambarkan dalam catatan-catatan sejarah dan manuskrip kuno, kerajaan Sabak yang lama ni meliputi negara Yaman, negara Eritrea dan negara Habsyah. Luas. Manakala kerajaan Sabak baru ni hanya merujuk kepada Yaman sahaja. Yaman semata-mata. Ini yang membezakan kerajaan Sabak lama dengan kerajaan Sabak yang baru. Jadi bila merujuk Sabak ni untuk dikaitkan dengan satu nama, satu figure yang akan datang pada ayat seterusnya, iaitu Ratu Bilqis, yang kita orang Melayu sebut Ratu Balqis, Ratu Balqis tu. Jadi Ratu Balqis ni adalah Mamlakah Sabak, adalah ratu, adalah permaisuri kerajaan Sabak. Cuma yang jadi poin yang kita nak bahas, adakah zaman pemerintahan dan pentadbiran Ratu Balqis ni termasuk dalam kerajaan lama ataupun Sabak yang kerajaan baru? Baik, kerajaan Sabak lama ni memang lama sungguh. Kalau kita tengok antara pemerintah-pemerintah kerajaan Sabak lama, yang paling awal pun bermula 1230 hingga 1105 sebelum Masihi. Memang lama, sebelum Nabi Allah Sulaiman alaihi salam lagi. Baik, di dalam kerajaan Sabak lama ni, kalau kita tengok senarai pemerintah-pemerintah mereka, sebelum tu saya nak sebut, kerajaan Sabak lama atau Sabak kuno ni dalam bahasa Arab dikenali Ad-Daulah At-Tababi'. Daulah At-Tababi' ataupun kerajaan Tababi'ah nama dia. Sepanjang kerajaan ni ada, kerajaan ni bertahan, ada lebih kurang 24 senarai pemerintah mereka. 24 yang menjadi raja bagi kerajaan Sabak lama ni. Antaranya yang paling terkenal dan masyhur, yang pertama nama dia Al-Haris Ar-Rash. Inilah yang dikatakan yang memerintah tahun yang saya sebutkan tadi, 1230 hingga 1105 sebelum Masihi. Pemerintah yang kedua ialah Abrahah Zulmanar. Bila kata sebut Abrahah ni, jangan duk fikir Abrahah hak tentera bergajah tu. Hak tentera bergajah tu sebelum Nabi Muhammad sikit. Ni Abrahah lain. Yang kedua Abrahah Zulmanar. Manakala pemerintah yang ketiga ialah Afrikis bin Abrahah yang sebelum ni. Yang keempat dipanggil Al-Abdu Zul Ad'ar. Al-Abdu Zul Ad'ar. Ni pemerintah keempat. Pemerintah yang kelima ialah Hidhid bin Syarahil. Hidhid bin Syarahil. Manakala pemerintah yang keenam, pemerintah keenam inilah yang paling terkenal dan paling agung dalam sejarah, merujuk kepada Bilqis binti Hidhid. Jadi Ratu Bilqis atau permaisuri Bilqis ni adalah pemerintah kerajaan Sabak lama pada urutan yang keenam. Yang disebutkan di sini Bilqis binti Hidhid. Dan kita akan syarah nanti beberapa nama yang lain. Dan ada senarainya sampailah kepada pemerintah yang ke-24,
yang dikenali sebagai Zushanatir, yang memerintah lebih kurang 488 hingga 515 Masihi. Ini pemerintah terakhir daripada 24 tadi yang bernama Zushanatir. Manakala kerajaan Sabak baru. Kerajaan Sabak baru ni, pemimpin mereka secara tradisional sebelum ni dikenali sebagai Mukarrib. Maksud Mukarrib ni ialah imam besar. Ni adalah nama panggilan atau nama julukan bagi pemimpin kerajaan Sabak baru pada ketika itu, Mukarrib tadi atau imam besar. Jadi ahli-ahli sejarah mereka ada perselisihan pandangan dan pendapat. Ada dua versi. Dua versi di sini bermaksud pemerintah-pemerintah yang pernah memerintah kerajaan Sabak yang baru. Contoh versi yang pertama, kalau kita tengok senarai pemerintah kerajaan Sabak baru ni, ada lebih kurang berapa? 39 pemerintah. Versi pertama, kerajaan Sabak baru ada 39 pemerintah, manakala versi kedua yang memerintah kerajaan Sabak baru ada 48 pemerintah. Ada 48. Versi pertama 39, versi kedua 48. Tetapi yang disepakati pemerintah terakhir bagi kedua-dua versi. Versi pertama pun nama yang sama, versi kedua pun nama yang sama, iaitu Ilan Syarah Yahdub. Walaupun angka yang mewakili zaman dan saat pemerintahan dia berbeza, tapi dua nama ni sama-sama naik dan muncul pada kedua-dua versi pemerintah yang terakhir, Ilan Syarah Yahdub. Baik, ini adalah serba sedikit berkaitan dengan kerajaan Sabak kuno lama yang kita panggil Daulah Tababi'ah tadi dengan kerajaan Sabak baru secara ringkas. Walau bagaimanapun, bila kita meneliti perbahasan mufassirin, ulama-ulama tafsir berkaitan dengan kalimah dan perkataan Sabak itu sendiri. Sebagai contoh, dalam ilmu qiraah, ada sebahagian ulama-ulama qiraah yang mengikuti pandangan jumhur, yang membaca pada kalimah Sabak tu min sabain. Sabain ni adalah qiraat jumhur. Manakala ada satu lagi daripada Ibnu Katsir dan Abu Amru yang membaca Saba'a, bukan Sabain. Jadi ini adalah perbahasan biasa dari sudut meletakkan baris dalam ilmu qiraat. Walau bagaimanapun ada beberapa lagi perbahasan berkenaan dengan kalimah dan perkataan Sabak. Sebagai contoh, Sabak ini merujuk kepada apa? Satu pandangan yang mengatakan Sabak ini asalnya adalah nama seorang lelaki. Asal nama Sabak ni nama seorang lelaki yang dinisbahkan nama ini kepada satu kaum. Jadi bila mana dulu ada seorang lelaki, maybe dia ni orang yang terkenal, maybe dia ni pemerintah, jadi di bawahnya kaum-kaum yang diwakilinya di kemudian hari dikenali sebagai kaum Sabak, mengambil nama penisbahan lelaki tadi. Contoh, kalau kita kata ada seorang nama tertentu, jadi ada kaum di bawahnya yang diwakili olehnya, satu masa nama kaum ni mengambil nama penisbahan daripada lelaki tersebut. Jadi merujuk kepada nama lelaki bagi kalimah Sabak ini. Tetapi ada ulama-ulama lughah, ulama-ulama bahasa seperti Az-Zujaj. Zujaj ni satu nama yang hebat dalam ilmu bahasa, yang mana dia mengingkari bahawa Sabak ini adalah nama seorang lelaki. Dia mengatakan Sabak ini adalah nama bagi satu bandar. Sabak ni ialah nama bagi satu bandar, bukan nama seorang lelaki. Bahkan perbahasan-perbahasan seterusnya, saya kira secara ringkas, ada kata ni nama perempuan, duk bergaduh pula nama perempuan ke, nama lelaki ke, nama bandar ke, nama tempat ke.
Jadi hak mana yang paling betul, hak mana yang paling sahih? Sebahagian ulama-ulama mufassirin seperti Imam Al-Qurtubi mengatakan yang paling sahih adalah pandangan yang pertama, bahawa Sabak ini sebenarnya adalah nama seorang lelaki yang kemudian dinisbahkan atas nama lelaki ini bagi nama sesuatu kaum. Sebab apa? Memang kalau kita merujuk hadis daripada Sunan At-Tirmizi dan Sunan Abu Daud, dua sunan ni kita boleh lihat satu hadis, yang mana hadis ni diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Farwah bin Musaid radhiyallahu taala an. Yang mana satu ketika Farwah ni bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Farwah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, khabarkan kepada aku." Farwah minta Rasulullah khabarkan pada dia, apakah itu Sabak. Farwah tanya Nabi, apakah itu Sabak? Apakah sebenarnya merujuk kepada Sabak ini? Adakah Sabak ini merujuk kepada nama satu tempat, atau Sabak ini merujuk kepada nama seorang wanita? Jadi Farwah minta Rasulullah cerita pasal Sabak. Tengok pada pertanyaan tadi, Farwah tanya, adakah Sabak ni nama satu tempat ke, atau Sabak ni nama yang mewakili seorang wanita? Rasulullah kata tidak. Yang sebenarnya Sabak ini ialah merujuk kepada apa? Rasulullah kata apa? Sebenarnya Sabak ini bukanlah merujuk kepada nama satu tempat, dan Sabak ini juga adalah bukan merujuk kepada nama seorang wanita, tetapi Sabak ini adalah merujuk kepada nama seorang lelaki. Rasulullah kata merujuk kepada nama seorang lelaki, yang mana lelaki ini mempunyai 10 orang anak yang berbangsa Arab. Nama Sabak tu nama orang lelaki, yang mana lelaki ini mempunyai 10 orang anak yang berbangsa Arab. 6 daripada mereka, bermaksud 6 daripada anaknya yang 10 tadi menempati wilayah Yaman, dan 4 daripada 10 anak lelaki tadi menempati wilayah Syam. Jadi ada seorang lelaki yang nama Sabak, ada 10 orang anak berbangsa Arab. Jadi daripada 10 tadi, 6 orang akan menempati bumi Yaman, 4 lagi akan menempati bumi Syam. Untuk lebih memahamkan, kita perlu melihat apa yang dihuraikan oleh sepupu dan sahabat besar Nabi, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas dalam menghuraikan 10 orang anak keturunan lelaki yang dinisbahkan dengan nama Sabak ini, dia mengatakan 6 orang yang menempati bumi Yaman tu, yang pertama ialah Mazhij, yang kedua ialah Kindah, yang ketiga Al-Azdi, yang keempat Al-Ash'ariyun, yang kelima Anmar, dan yang keenam Himyar. Kita sebut tentang Himyar tadi kan. Okey, saya ulang sekali lagi. Pertama Mazhij, yang kedua Kindah, yang ketiga Al-Azdi, yang keempat Al-Ash'ariyun, yang kelima Anmar, yang keenam Himyar. Manakala 4 yang berbaki yang menempati bumi Syam ialah pertama Lakham, yang kedua Juzam, yang ketiga Amilah, yang keempat Ghassam. Bila sebut Lakham dan Juzam ni, tuan-tuan teringat pada apa? Tuan-tuan teringat pada apa? Ingat tak kisah Tamim Ad-Dari? Yang mana Tamim Ad-Dari bersama berapa orang? Berapa orang? 40 orang ke 30 orang? Daripada kabilah mana? Dia sebut daripada kabilah Lakham dan Juzam ni lah. Kisah Tamim Ad-Dari tu kan, dia jumpa Pulau Dajjal tu. Jadi bersama dia ada lelaki daripada Lakham dan Juzam, yang mana mereka ini menempati wilayah
wilayah Syam. Jadi sebab itulah mengapa Imam Qurtubi memilih bahawa Sabak ini merujuk kepada nama seorang lelaki. Okey. Baik. Seterusnya, binaba'in yaqin, dengan membawa satu berita yang penting yang yakin tadi. Benda ni penting nak bagi tahu dekat Nabi Sulaiman. Apa yang penting sangat tu? Okey, kita terus merujuk kepada ayat yang seterusnya. Isyak ke? Belum lagi. Okey. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum. Kata burung hudhud, sesungguhnya aku menemui, aku menjumpai ataupun aku mendapati imra'atan, seorang wanita tamlikuhum, yang merajai ataupun memerintah mereka. Di negeri Sabak ni apa yang aku jumpa, first yang burung hudhud bagi tahu, pemerintah mereka, penguasa mereka, raja mereka adalah seorang wanita, bukannya lelaki. Jadi isu yang menjadi perbahasan di sini, siapakah wanita ini dirujuk? Okey, ada banyak perbahasan. Pertama, saya bawakan pandangan-pandangan daripada tafsir Al-Quranul Azim Imam Abul Fida Ibnu Katsir. Pertama adalah pandangan daripada seorang tabi'in yang besar, murid kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu Hasan Al-Basri. Semua orang kenal nama ni, Hasan Al-Basri. Apa kata Hasan Al-Basri berkaitan dengan wanita yang memerintah negeri Sabak? Wanita ini ialah Bilqis binti Syarahil. Bilqis binti Syarahil. Tengok, nama ni sudah ada kontra dengan nama sebelum ni dalam senarai pemerintah tadi. Sebab dalam senarai pemerintah tadi Bilqis binti Hidhid kan. Okey, tak apa. Manakala nama mengikut Hasan Al-Basri, Bilqis binti Syarahil, dialah permaisuri, dialah ratu yang menguasai dan merajai negeri Sabak. Ni pandangan pertama. Wanita yang dimaksudkan Bilqis binti Syarahil. Pandangan yang kedua datang daripada Qatadah. Qatadah mengatakan ibu, dia tak sebut nama wanita ni, ibu kepada wanita ini adalah jinniyah, seorang jin. Jin ni orang ke ekor? Binatang seekor, orang seorang. Jin ni nak kata apa? Tapi fahamlah kalau saya kata seorang jin tu, tak tahu nak letak apa jin ni. Okey. Ibu kepada Bilqis binti Syarahil ni adalah jin. Jin. Kenapa dikatakan jin? Sebab memang Qatadah sebut pun, kanat ummuha jinniyah. Adalah ibu kepada Bilqis binti Syarahil ni jin. Dan dia syarah lagi. Kana muakhkhar qadamaiha misla hafirid dabbah. Kana muakhkhar qadamaiha, kerana hujung kaki. Muakhkhar qadamaiha merujuk kepada tumit. Kerana tumit kaki yang dimiliki oleh Bilqis binti Syarahil ni misla hafirid dabbah, seperti tumit ataupun kaki kuda. Tahu tapak kaki kuda? Bukan kaki dia sepenuhnya tu, kaki dia hak depan tu tak, belakang tu. Tumit dia tu macam tumit kuda. Orang ada tak lagu tu? Kalau orang lah, orang macam tumit kita lah. Tapi yang dikatakan dia tu anak jin sebab dia tu ada unsur-unsur aneh dan gharib pada rupa dia tadi, kerana hujung tumit dia tu seperti hafirid dabbah, seperti kaki. Kita nak kata ladam tu benda lain yang diletakkan pada tapak kuda kalau ladam kan. Jadi faham sendirilah tapak kuda tu lagu mana. Okey, ni pandangan daripada Qatadah. Manakala pandangan yang seterusnya datang daripada Zuhair bin Muhammad.
Zuhair bin Muhammad mengatakan bahawa dia adalah merujuk Bilqis binti Syarahil. Bilqis binti Syarahil, masih mengekalkan nama seperti Hasan Al-Basri, yang mana ibunya adalah seorang jin yang berada di negeri Yaman tu, ataupun di negeri Sabak tu, yang nama ibunya bernama Fari'ah. Ada nama pula. Tadi dia sekadar sebut dia tu anak seorang jin kan. Yang jin tu belah mak dia, bukan belah bapak dia. Mak dia tu jin, bapak dia tu manusia. Jadi mak dia yang jin tadi disebutkan oleh Zuhair bin Muhammad, nama mak dia ialah Fari'ah. Tu yang ketiga. Pandangan yang keempat datang daripada Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj mengatakan nama wanita ini Bilqis binti Zu Syarhin. Ni ada beza dah. Ada tiga dah kita jumpa. Pertama tadi senarai pemerintah Bilqis binti Hidhid. Pandangan pertama dan ketiga Bilqis binti Syarahil. Yang keempat Ibnu Jurayj kata Bilqis binti Zu Syarhin. Manakala ibunya adalah jinniyah, jin yang bernama Yaltaqat. Mak kepada Balqis tadi nama dia Yaltaqat. Tadi yang nombor satu nama apa? Fari'ah. Yang kedua Yaltaqat. Baik, itu perbahasan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Baik, kita merujuk kepada tafsir Imam Baghawi, Ma'alim At-Tanzil. Imam Baghawi menyebutkan bapa kepada Bilqis ini adalah seorang raja yang hebat, seorang raja yang agung, min nasli Ya'ri bin Qahtan, daripada keturunan Ya'ri bin Qahtan. Ya'ri bin Qahtan adalah daripada Bani Qahtan. Bani Qahtan ni Arab yang asli. Arab yang asli Bani Qahtan inilah asal keturunan dia. Bapak dia itulah yang manusia tadi. Jadi bapaknya mempunyai kemegahan dan kekuasaan yang besar dalam kerajaannya. Dia pernah memberitakan kepada raja-raja yang menjadi tetangganya ataupun raja-raja yang di sekitar kekuasaan pemerintahannya, sesungguhnya kamu semua tidak sekufu dengan aku. Tak layak, tak sama kehebatan tu. Aku lagi hebat daripada kamu-kamu semua. Kerana apa? Kerana telah dilahirkan bagi bapa Bilqis ini 40 orang anak di kalangan raja-raja. Dia ada 40 orang anak di kalangan raja-raja, dan anak terakhir dia itulah Bilqis. Yang mana ibu kepada Bilqis satu-satunya dari istrinya yang bernama Raihanah binti As-Sakan. Nama lain pula dah. Dalam tafsir Baghawi sebut nama mak kepada Bilqis Raihanah binti As-Sakan, berbeza dengan Fari'ah dan Yaltaqat sebelum ni. Jadi inilah ibu yang melahirkan anak dia yang nama Bilqis tadi. Ini adalah pandangan daripada Imam Baghawi. Dan saya cuba meneliti perbahasan di bawah tu. Ada satu pandangan yang dibawa oleh Imam Ibnu Arabi, dan perkataan ni juga ada dibawa oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang mana disebutkan haza amrun tungkiruhul mulhidah. Imam Ibnu Arabi kata urusan ini, perkara ini yang dibicarakan tadi, seorang lelaki yang mengahwini wanita daripada kalangan jin yang melahirkan seorang wanita yang bernama Balqis ini, urusan ini tungkiruhu mulhidah, diingkari, dinafikan, ditolak, dikontra oleh golongan mulhid. Apa maksud golongan mulhid? Hari ini istilah mulhid tu etis. Orang etis tolak benda-benda macam ni. Sebab apa? Kerana bagi mereka jin ni la ya'kuluna wa la yaliduna. Jin ni bukan jenis unsur ataupun kita kata kelompok yang jenis makan, dan bukan kelompok yang jenis boleh beranak pinak. Ini pandangan mereka. Jadi orang-orang yang mulhid zaman tu pun menolak bahawa jin ni bukan jenis makan minum bagi mereka. Jin ni bukan jenis beranak pinak. Sebab itulah mereka menolak dan mengingkari bahawa bapa kepada Balqis kahwin dengan mak dia daripada golongan jin tu. Boleh faham tak maksud saya tu?
Okey, tu sedikit perbahasan lah. Okey, kalau kita tengok, itulah antara nama-nama yang disebutkan. Walau bagaimanapun, ada lagi tak perbahasan? Ada lagi, panjang lagi. Bang dah ke? Belum? Tak lagi? Pi lagi. Tak habis tak puas, esok kita sambung binjai. Baik. Imra'atan tamlikuhum, ada satu riwayat daripada Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim telah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnul Hasan, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Sufyan, Sufyan Uyainah. Yakni merujuk Sufyan di sini Sufyan bin Uyainah. Sebab apa? Sebab Sufyan zaman tu ada dua orang terkenal. Satu Sufyan Uyainah, satu Sufyan As-Sauri. Jadi biasanya dua orang ni sebut As-Sufyanain, dua Sufyan. Jadi Sufyan di sini ialah Sufyan bin Uyainah. Dari siapa? Dari Atha bin As-Sa'ib, kemudian dari Mujahid, kemudian dari Ibnu Abbas. Berkaitan dengan ayat inni wajadtum ra'atan tamlikuhum, yang mengatakan bahawa sahibah Sulaiman, teman wanita Sulaiman itu, yakni merujuk kepada siapa? Ratu Balqis itulah. Ratu Balqis itu di bawah kendaliannya, di bawah pentadbiran dan pemerintahannya mempunyai alfu qail, 1000 qail. Qail ni satu istilah yang jenis unsur-unsur ketenteraan. Jadi nak bagi mudah faham, saya letak alfu qail ni 1000 pasukan. Sebab hak jumlah jenis kan askar-askar kita jumlah tertentu dia panggil batalion, jumlah tertentu dia panggil brigade, jumlah tertentu panggil ni panggil tu. Tapi nak bagi senang faham, Al-Fuqail ni di bawah pemerintahan Ratu Balqis ni ada 1000 pasukan. Baik. Di bawah tiap-tiap pasukan disebutkan tahta kulli qailin alfu mi'atin muqatil. Di bawah tiap-tiap satu pasukan, tadi ada 1000 pasukan. Di bawah tiap-tiap satu pasukan, mi'atu alfin muqatil, ada 100,000 pejuang. Okey, 1000 pasukan. Di bawah tiap-tiap satu daripada 1000 tu ada 100,000 pejuang. Jadi kalau kali keluar berapa? 100,000 kali 1000. Berapa? Kalau 100,000 kali 10 dapat berapa? Kali 10 dapat 1 juta. Kalau 10 1 juta. Kalau 100? Kalau 100 berapa? Kira. Tuan-tuan kira lah. Malas saya nak mengira. 1000 pasukan. Setiap satu pasukan 100,000. Kira lah sendiri. Keluar berapa jumlah dia. Okey. Itu adalah pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua daripada Al-A'mashi, juga riwayat tu sampai kepada Mujahid, yang mana Ratu Balqis ini memiliki 12,000, 12,000 qail, 12,000 pasukan, dan tiap-tiap satu daripadanya juga nisbah yang sama, mi'atu alfin muqatil, ada 100,000 pejuang. Hak tadi 1000 tu, tiap-tiap satu tu ada 100,000 tu kita rasa banyak dah. Yang ni bukan 1000, 12,000 pasukan. Tiap-tiap satu daripada 12,000 tu ada 100,000. Oh, lagi banyak. Biasalah bercampur riwayat Israiliyat ni kan. Okey, biarlah yang tu. Tetapi ada pandangan-pandangan lain yang menyebutkan apa dia? Iaitu pandangan daripada Abdul Razzaq, yang mengatakan kepada kami Ma'mar daripada Qatadah, yang menyebutkan bahawa tentera-tentera di bawah kendalian Ratu Balqis ini, dia sebut macam ni, Ratu Balqis ini mempunyai pemerintahan yang besar. Di bawahnya ada satu dewan yang kita sebut sebagai Dewan Senat. Dan Dewan Senat ini dianggotai oleh 312 orang lelaki. Dewan Senat dia ni, anggota dia 312 orang lelaki, dan
setiap daripada lelaki ini mempunyai 10,000 tentera. Setiap daripada lelaki 10,000 tentera. Ada 312 orang. Jadi 312,000. Inilah hak masuk akal sikit. Dan itu jugalah yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir, yang lebih menghampiri kepada kebenaran ialah pendapat ini. 312 ahli Dewan Senat, dan di bawah mereka ada 10,000 muqatil ataupun pejuang. Baik, yang mana negeri mereka ini dinamakan sebagai Sabak, yang mana negeri ini terletak di Ma'rib ataupun Ma'arib. Jarak dia dengan kota Son'a berapa? Lebih kurang 3 batu. Sabak ni terletak di Ma'rib, dan jarak dia dengan kota Son'a 3 batu. Dan ada juga imam-imam lain yang mengatakan, dia tak sebut batu, dia kata perjalanan dari Ma'arib ke kota Son'a ni ambil masa 3 hari. 3 hari. Tu kata 3 batu jarak dia, ni kata perjalanan 3 hari. Saya kira 3 batu sehari pun boleh sampai kot tak? 3 batu ni. Tapi tak apalah, tu antara pandangan-pandangan ulama berkaitan dekat atau jauhnya jarak antara Ma'arib yang ada kota Sabak di dalamnya dengan kota Son'a. Baik. Nak pergi lagi ke? Tak apa. Tak apa. Wa utiyat min kulli syai'in, dan dianugerahkan kepadanya tiap-tiap sesuatu yang diperlukan oleh seorang raja yang berkuasa lagi kuat. Dia bukan saja wanita tu yang memerintah negerinya, tetapi dianugerahkan kepada wanita ni, dianugerahkan kepada Ratu Balqis ini, ialah perbendaharaan dunia yang diperlukan oleh seorang raja yang memerintah, yang mana sifat dia kuat. Walaha arsyun azim, dan baginya ada arasy yang besar, merujuk singgasana yang besar. Okey, bahas pula singgasana ni besar mana? Nak berhabis masa tak? Okey, walaha arsyun azim. Apa yang dimaksudkan dengan singgasana yang besar? Ada beberapa pandangan ulama, yang mana dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahawa singgasana yang dimiliki oleh Ratu Balqis ini diperbuat daripada emas. Singgasana dia diperbuat daripada emas, manakala di sekelilingnya bertatahkan batu-batu permata dan mutiara-mutiara. Singgasana ni daripada emas, sekeliling dia bertatahkan batu-batu permata dan mutiara. Itu disebutkan dalam Ibnu Katsir. Manakala pandangan seterusnya datang daripada Zuhair bin Muhammad. Zuhair bin Muhammad mengatakan dia mempunyai singgasana yang besar dan agung yang dibuat daripada emas. Masih sama lagi. Singgasana ni daripada emas, tetapi permukaan arasnya, permukaan aras yang dimiliki oleh Ratu Balqis ini terdiri daripada batu-batu yakut dan zabarjat. Ada batu jenis yakut, ada batu jenis zabarjat. Ini pandangan daripada Zuhair bin Muhammad. Dia menyambung yang mana panjang singgasana ataupun aras Balqis ini ialah 80 hasta. Panjang dia 80 hasta dan lebar dia 40 hasta. Panjang 80 hasta, lebar 40 hasta. Tu yang disebutkan melalui pandangan Zuhair bin Muhammad. Dan yang ketiga, pandangan daripada Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq mengatakan aras Balqis dibuat daripada emas, kemudian bertatahkan mutiara-mutiara dan juga bertatahkan batu yakut dan zabarjat. Hampir 3 pandangan ni diulang benda yang sama. Emas, mutiara, batu yakut, batu zabarjat. Tetapi kalau tadi Zuhair bin Muhammad cerita pasal panjang dan lebar, manakala Muhammad bin Ishaq dia ulas apa?
Sesungguhnya yang melayani Ratu Balqis ini hanya terdiri daripada kalangan wanita. Yang melayan dia daripada kalangan wanita, dan dikhususkan sejumlah 600 orang wanita untuk melayani sepanjang dia menjalankan pentadbiran dan pemerintahan dia. 600 orang. Ini pandangan Muhammad bin Ishaq. Walau bagaimanapun yang terakhir, yang ni tidak disebutkan nama kerana adalah pandangan ahlu tarikh, pandangan ahli sejarah. Menyebutkan bahawa ahli sejarah dia tak sebut pasal ciri-ciri dan sifat Arash tu. Dia cuma menyebut Arash yang dimiliki oleh Ratu Balqis ini berada di dalam bangunan ataupun istana yang besar. Singgasana ni duduk dalam istana yang besar, yang mana amat-amat kukuh binaannya, tinggi binaannya, lagi megah penglihatan dan pemandangannya. Tinggi, lagi megah penglihatan dan pemandangannya. Di sebelah timur, dinding bangunan ni di sebelah timur mempunyai 360 jendela, 360 tingkap. Manakala dinding di sebelah baratnya juga mempunyai 360 tingkap. Setiap pagi bila matahari naik, matahari akan memancarkan cahayanya masuk ke celah-celah tingkap yang berjumlah 360 dari arah timur. Manakala bila matahari ini nak terbenam pada waktu petang, dia akan masuk cahayanya dari tingkap yang berjumlah 360 dari sebelah barat. Dan apa yang mereka buat di tengah-tengah tu? Inilah yang mereka buat yang nak dikhabarkan oleh Hudhud kepada Sulaiman. Dua benda besar. Pertama, yang memerintah negeri itu agak pelik sebab perempuan. Yang kedua, apa yang mereka buat di tengah-tengah tu ialah mereka menyembah matahari di waktu pagi dan di waktu petang. Itu sebab ayat seterusnya, wajadtuha wa qaumuha yasjuduna lisyams. Ini kita akan bahas malam esok di Binjai. Aku dapati dia, Ratu Balqis dan kaumnya menyembah matahari. Jadi pada waktu pagi mereka sembah masuk ke jendela dari arah timur tu, waktu petang mereka sembah sekali lagi dari jendela dari arah barat. Ini besar benda ni, aku kena bagi tahu kamu wahai Sulaiman, raja mereka seorang wanita, dan apa yang mereka buat ni salah satu bentuk kesyirikan yang besar, menyembah matahari selain daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh faham? Boleh faham, boleh berhentilah. Waktu isyak pun masuk, 2 ayat cukup lah. Esok kita baca lagi insya-Allah. Jadi saya berhenti setakat ni. Apa yang kita sebut tadi, apa yang kita cerita dan syarah tadi adalah naqalan-naqalan daripada pandangan-pandangan dan pendapat yang dimuatkan oleh imam-imam mufassirin, ahli-ahli tafsir di dalam kitab-kitab mereka. Yang selebihnya seperti biasa, Allahu a'lam, Allah lah yang lebih mengetahui keadaan dan hal yang sebenarnya. Jadi sebelum kita berakhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.